Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, salat yang menjadi tonggak kepada berdirinya seorang muslim sebagai muslim dan mukmin sebagai mukmin mempunyai pengertian yang cukup luas. Bukan sahaja dilihat kepada bacaan-bacaan yang hendak kita ulaskan pada malam ini, tapi mengandungi signifikan lain yang dapat dilihat daripada tiap-tiap gerak-geri dalam salat itu ada filsafatnya, dan tiap-tiap gerak hati yang dimulakan daripada niat. Sejak niat itu, peranan hati yang paling besar ada maknanya, yang terlihatkan kepada latihan focusing. Sembahyang yang diterima Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya ya salat yang khusyuk, dan khusyuk tidak akan berlaku melainkan ada fokus. So fokus ini satu ilmu, satu bidang yang perlu dilatih. Bukan saja orang yang hilang fokus dalam kerjanya, dia tidak akan dapat menghasilkan kerja yang baik. Seorang yang menulis jika tidak fokus pada tulisannya, maka tidak akan mendapat nilai yang terbaik. Jadi perniagaan sama, politik sama, seni semua sama. Penting kepada fokus. Kita dilatih daripada awal untuk fokus sembahyang ini, letakkan kepala kita, ingatan kita, hati kita kepada solat, kepada siapa yang kita tumpu. Sejenis jis daripada itu kita melatih kepada fa'aqim wajhaka lid-din, nak luruskan fokus kita kepada agama Allah, dan center kepada agama Allah itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita dengan Allahu Akbar, semua bacaan dia menuju ke situ, menuju kepada zeroing, nak bulatkan tumpuan kita, pandangan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fokus ini hilang, kita akan hilang segala-galanya. Itu yang dalam hadis Qudsi menyebut tu, ya bani Adam utlubni tajidni fa in wajadtani wajadta kulla syai' wa in fatani fataka kullu syai'. Hadis Qudsi tu. Allah menyebut, wahai anak Adam, fokus kepadaku. Tuntut daku tu dengan makna lain, fokus kepada aku. Tajid ni kamu akan berjumpa, kamu akan dapat apa yang kamu cari. Fa in wajadtani, kalau kamu dah bertemu dengan aku, fokus kamu kepada aku, ingatan kamu kepada aku, wajadta kulla syai', kamu akan dapat segala-galanya. Senang fahamnya, dunia pun kamu dapat macam orang lain juga, mungkin lebih. Akhirat kamu akan beruntung. Wa in fatani, kalau hilang fokus kamu kepada aku, kamu tidak berjumpa dengan aku. Kalau kamu tidak berjumpa dengan aku, fataka kullu syai', kamu kehilangan segala-galanya. Sepenting itu saya kata. Jadi walaupun kita belajar tajuk yang sama, kita ulangi daripada kecil, kita belajar, besar belajar, sampai tua belajar. Tua sungguh-sungguh lah, tua bangka pun kita mesti nak belajar. Tapi tak, dia tajuk itu memang tajuk itu kita buat setiap hari, tidak jemu dengannya. Sebab itu ulasan orang ulama pun lain approach, lain pendekatan.
Dan malam ini kita nak berjumpa dengan suatu podcast, suatu penjelasan daripada Syekh Daud Battani, ulama besar. Dia nak bagi tip kepada bacaan-bacaan yang kita baca dalam sembahyang itu. Dia bukan bagi makna. Dia bagi apa dia jis, apa dia pati daripada kesimpulan tiap-tiap bacaan yang kita baca. So, dia tak bagi makna. Makna dia enggak kita semua orang tahu dah. Makna Fatihah tahu dah. Tapi dia bagi satu tip. Kalau kita baca ini, sepatut ini yang kita ingat. Yang disebut sebagai jis, sebagai pati daripada apa yang kita nak amalkan, nak pegang, nak faham. Dalam yang kita tinggal malam itu, sebagai sambungan daripada tengah-tengah itu, dia bermula dengan tu a'udzubillah tu. Apabila membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walaupun makna yakni aku pohon akan dikau bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan daku daripada petana syaitan yang kena rejam, yakni yang kena kutuk. Itu makna yang biasa kita buat. Tapi maknanya yang dia nak tekankan, dalam sembahyang lah yang peluang cukup banyak kepada syaitan ini dia mengganggu kita. Pasal kita sudah mula nak zero, nak balik, nak tuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak pusingkan kita dia ke lain. Sama ada dengan ingatan ke, dengan syak lah, dengan waham lah, dengan tak khusyuk semayang, dengan problem macam-macam. Inilah masa yang dia paling suka, paling aktif sekali, nak memusingkan, nak mengalihkan pandangan anak Adam, pandangan hamba Allah daripada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, daripada zero kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia nak bawa ke lain. Memanglah siapa yang selamat daripada godaan ini, kita semayang dia tahu. Hanyut atau ingat macam-macam. Itulah di atas kerja dia. Kerja dia katakan min syarril waswasil khannas. Kejahatan waswas. Kejahatan waswas tidak fokus. Khannas, makhluk yang bernama khannas, khusus daripada jin dan manusia. Sebab tu dia kata bila ini kita buatkan, kita kena tahu berkatakan bahawa dia ni syaitan ni makhluk yang terkutuk. Semakin kita melayan dia, kita melayan makhluk yang terkutuk, kita kena kutuk sama. Untuk mengatasi itulah maka semayang dia kena bermula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dengan perlahan, tak dideraskan. Kenapa? Kerana kita nak baca Quran sekejap lagi. Lepas ni nak baca Quran. Bila baca Quran ada ayat lain. Wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Kalau kamu nak baca Quran, kamu berlindunglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlindung daripada syaitan yang kena kutuk, yang kena rejam. Kita tak berdaya, melainkan dengan Allah Taala bantu. Dengan ada bantu Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita dapat terhindar. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya aku minta tolong dengan nama engkau pada tiap-tiap suatu pekerjaanku, ialah yang mempunyai lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk, dengan beri rezeki lagi kasih sayang akan segala hamba-Nya yang mukminin. Itu saya kata bukan dia bagi makna, dia bagi lingkungan mengapa kita baca bismillah. Bukan saja permulaan semayang. Dalam mazhab Syafi'i kita jelaslah, total jelas bahawa Fatihah ada 7 ayat, satu daripadanya bismillah. Kita ambil hadis Nabi katakan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu as-sab'ul masani, ada 7 puji-pujian. As-sab'ul masani, 7 pujian. Kalau tanpa bismillah tinggal 6. Kita maka bismillah ayatan minal Fatihah, satu ayat Fatihah. Lebih lagi dia merupakan ayat Fatihah sebab dia di permulaan surah, arti permulaan Al-Quran. Sedangkan yang lain Nabi kata kullu amrin la yubda fihi bi bismillah fa huwa aqta wa ajzam. Semua urusan kamu buat
yang kamu tidak mulakan dengan bismillah, dia terputus rahmat, mudah gagal. Sebab tu kalau makan bismillah, berjalan bismillah, buka suis bismillah, semua bismillah, takkan mula Quran Fatihah tak ada bismillah. Sebab tu kita jelas, kita bismillah satu ayat daripada Al-Fatihah. Kita baca. Memang dalam hadis Abu Hurairah jelas, dia satu daripada yang pernah Nabi baca dalam sembahyang Al-Fatihah mula dengan bismillah. Ada hadis lain pula yang mengatakan Nabi pernah juga baca start dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kedua-duanya boleh. Tak ada masalah, tidak ada kena mengena dengan yang bid'ah kata bid'ah kata. Kedua-dua orang boleh terima, boleh pakai. Imam Syafi'i sendiri pun baca, ke semua Asy-Syafi'iyyin kita baca bismillah kuat sama dengan Fatihah, tidak ada masalah. Itu ada hadis sahih. Yang tidak baca dengan kuat, jelas ada hadis lain juga, dia juga sahih. Tapi tak baca langsung, itu tidak ada sebarang hadis. Okey, mengapa kita baca bismillah dalam semua keadaan? Sebab kita nak meletakkan, nak menjadikan semua yang kita buat, semua perkara yang kita lakukan tidak terkeluar daripada dibuat kerana Allah, bukan dibuat kerana Malaysia. Rugilah. Mengapa tidak kata kerana Allah, untukmu Malaysia? Adalah ruang yang cukup jelas. Tapi tidak terus kerana-mu Malaysia, dan semua kerja yang besar kita buat, dan peruntukan yang banyak kita buat dan sebagainya, melibatkan tenaga kerja, tenaga mahir, tenaga fikir dan semua kerana Malaysia. Kalau membuat ibadat bukan kerana Allah, sahlah dia syirik. Membuat satu ibadah itu maknanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia ma'bud, kita abdun, kita ini hamba. Dia ma'bud, dia yang kita sembah. Bila kita buat sesuatu, buat kepada ma'bud. Itu yang kita, la ilah itu makna ma'bud. La ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang disembah. Sebab kata ilah itu makna ma'bud, ma'bud yang disembah. Okey. Bila balik begitu, kita buat nama ibadah, nama buat kerana Allah, buat ibadah. Kalau kita buat bukan kerana Allah, dia syirik. Saya pernah sebut sekali, kita ingat baliklah. Ada hadis Nabi mengatakan bahawa yang bermaksud ada orang yang akan dimasukkan ke neraka kerana seekor semut, dan ada orang dimasukkan ke syurga kerana seekor semut. Semut maknanya benda yang cukup, makhluk yang cukup kecil. Apa dia? Berlaku. Kalau ingat baliklah cerita itu bahawa perompak yang bermaharia Laila di padang pasir telah menangkap ataupun menahan seorang insan, memeras ugut untuk mengambil harta yang dia bawa, wang dan sebagainya. Perompak. Orang yang mereka rompak itu tidak ada sebarang apa yang nak diberi. Wang tidak ada, barang tidak ada, apa tidak ada. Itu orang itu kata, kamu kena bagi juga apa saja, jika tidak kamu akan kami bunuh. Aku tak ada apa nak bagi. Takkan nak bagi seluk kain aku ni, habis aku nak pakai kain apa pula. Lalu mereka kata kepada dia bahawa kamu berilah kepada aku walaupun dengan seekor semut.
orang tu kata, aku tidak akan beri kepada kamu atas nama patuh perintah kamu nak dikorbankan seekor semut, aku takkan bagi. Degil dia takut berlaku syirik, maka dia dibunuh, mati dia. Sedangkan jika dia bagi seekor semut sebagai satu pengorbanan, dia selamat daripada mati, maka dia dibunuh. Maka mati dia pada ketika itu mati syahid. Pertahankan iman dia. Dia tak mau buat penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mati syahid, dia masuk syurga. Datang orang lain pula, ditangkap yang sama, diminta kepadanya, berilah korbanlah kepada kami ini walaupun seekor semut. Dia cari semut seekor padang pasir, dia serahkan, kamu sembelih semut ni sebagai pengorbanan. Dia sembelih nak menyelamatkan diri dia. Maka dia buat ibadat yang sekecil itu, korban sekecil itu, bukan kerana Allah, tapi kerana takut kepada manusia. Itu ini dikatakan, dakhala rajulun al-jannah. Hadis katakan zubab, pernah katakan lalat, pernah katakan nyamuk, pernah katakan semut, tapi semua sama makna dia, makhluk yang cukup kecil. Pasal dia enggan membuat pengorbanan atas nama nak menyelamatkan diri daripada manusia, korbankan seekor lalat, seekor semut. Yang lain yang tak korban, dia masuk syurga, dia mati. Yang korban, dia masuk neraka. Inilah yang kita latih tu. Nak mengatakan bahawa dalam konteks kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita mengatakan bahawa yang kita nak buat kerana Allah. Walaupun kecil, sekecil kita minum satu teguk air, bismillahirrahmanirrahim, kita buat dengan nama Allah. Macam kita bekerja tu, empat pula cari rezeki tu. Kalau kita bukan kita hilang fokus daripada mulanya, kita bekerja sebagai kerja, tapi nama itu apa pun tak tahu, bismillah pun tidak pernah, apa pun tidak pernah fokus balik itu. Itu yang dikatakan bahawa yang Quran sebut banyak kali, ulang kali katakan bahawa وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ. Kalau orang yang berusaha keras dia hanya untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan hidup yang sementara, untuk kepentingan kesenangan yang dicari oleh insan sejagat, Allah kata Allah, nu'ti lahu ma nasya, kami beri kepada dia apa yang kami kehendaki, tapi wama lahu fil akhirati min nasib. Kalau dia mati dalam masa bekerja begitu, ataupun mati di ujungnya yang semua kerja begitu, itulah kehendak dia di akhirat, dia tidak mendapat sebagai nasib pun di akhirat. Itu penting, balik semua kepada poin besar tadi. Kita latih, kita buat semua buat kerana Allah. Untuk apa? Jadi untuk negara, untuk anak-anak, untuk isteri, untuk masyarakat. Tapi start semestilah lillah ta'ala dulu. Itu yang disebut bismillah. Maka tak tolong dengan nama, tiap-tiap suatu pekerjaanku, kita minta tolong dengan nama engkau, nama Allah, pada tiap-tiap suatu pekerjaanku. Apa sahaja pekerjaan kita buat, minta tolong, kita buat, nak buat atas nama Allah. Siapa ada Allah? Yang mempunyai lemah lembut, maksudnya Rahman Rahim, betul tak? Allah pengasih, Allah penyayang. Tu Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah itu sifat dia latif, dia lemah lembut, bukan kasar, bukan bengis, tak. Tu Rahman Rahim, kita ulang tiap hari tu. Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang dan sebagainya. Itu ruang cukup luas. Kita tahulah mengatakan kalau kita dealing dengan seorang yang lemah lembut, pengasih, penyayang, kita cukup selesa dan tidak tertekan. Kalau anda deal dengan seorang yang pembengis, kasar, zalim, sebagainya, anda tertekan. Buat salah sikit, marahnya banyak. Terlajak sikit, blame-nya cukup banyak. Tapi kalau dia Rahman Rahim,
Kalau manusia pengasih dan penyayang yang sifat sama, tapi Allah rahmat lain, dia mutlak. Manusia tidak mutlak. Kita orang pada, kita panggil orang nama Rahman, nama Rahim, nama, tak, kita tidak mutlak. Manusia ada kasih, sayang ada, tapi tidak mutlak. Allah mutlak. Mutlak maknanya absolute. Jika dia kasih semua kasih. Dia bukan macam kita ni, tidak absolute. Nama kasih juga, tapi berbeza-beza. Nama adil, tapi adil pun untuk kroni dia aja. Tapi nama adil juga. Selain Allah, dia absolute. Lalu adil sampai ke peringkat innallaha la yazlim misqala habbatin. Allah tidak zalim walaupun kamu nak ukurkan kezaliman itu dengan sebesar biji atom. Itu yang digambarkan. Allah tidak pernah melakukan kezaliman kepada makhluknya, kepada hamba dia, kepada alam yang dia buat. Misqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Kamu carilah di dunia mana pun kezaliman Allah. Tidak. Yang ada apa dia? Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Tapi manusialah yang melakukan kezaliman. Banyaklah ulasan dia. Tu kita nak balik semula kepada tiap-tiap suatu pekerjaan kita tu kita nak buat atas nama Allah. Tak terpisah tu. Yang punya lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang, ramah rahim atas segala makhluk. Bukan itu macam kita teringat Nabi sebut tu. Dia kata laukanatid dunya wa ma fiha tusawi indallah janaha ba'udah ma at'ama kafira wa ma saqa munafiqa'u kama qala. Kalaulah dunia dengan isinya ini ada nilainya, ada gunanya, ada faedahnya kepada Allah, sefaedah sama faedahnya macam kamu dapat selai sayap nyamuk janah ba'udah. Kalau kamu merasakan ada faedahnya menyimpan selai sayap nyamuk, Allah tidak ada nilai dunia dengan isinya kepadanya senilai kamu dengan sayap nyamuk kamu tu. Apa nak dibuat dengan sayap nyamuk? Kalau selori pun sayap nyamuk. Tak ada kompos sayap nyamuk, sayap alat. Kompos selori di rumah kita. Boleh jual ke? Boleh buat sup bukan dengan sayap nyamuk ni. Nabi kemboreh je. Kalau selai sayap nyamuk tidak ada guna kepada kamu. Dibayarkan Allah dengan isi dunia ini, kekayaan dunia ini, emas peraknya, apa sajalah, la tusawi indallah. Tak ada nilai pada Allah. Kalau ada nilai senilai sayap nyamuk pada kamu itu, Allah tak akan bagi orang kafir makan sedikit makanan pun. Dia kamu kupur kepada aku. Ni semua aku buat. Rezeki semua aku yang buat. Kalau kamu tak beriman dengan aku tak bagi makan. Kafir saya tercekik leher, makan tak boleh makan. Wa ma saqa munafiqa, aku tak akan bagi minum titik air kepada orang munafik. Ini hak aku. Kerana dia tak ada nilai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tidak ada nilai lah sayap nyamuk rumah kita tu. Siapa nak ambil. Orang budak-budak nak ambil ke, orang tua nak ambil ke, kafir nak ambil ke, munafik nak ambil ke, saya nyamuk ambil lah. Dia ambil duit siap lah. Duit nilai kepada kita. Saya nyamuk tak ada nilai pada kita. Dia nak bayangkan mengatakan itulah dia Allah yang Rahim. Sebab tu jangan fikir bila kadang-kadang orang kafir lebih senang daripada kita, orang munafik lebih baik daripada kita. Dunia Islam dia jadi bahana kekejaman musuh. Tak apa. Dunia ni dia pusingan. Dunia pusingan. Jangan kita terasa kita saja yang akan lihat kekayaan dunia.
kesenangan dunia ini, maka mengapa tak Allah berikan sekarang kemenangan kepada kita segera dan sebagainya. Dah, dia pusingan dia panjang. Dia naik turun. Islam naik dulu, turun ke bawah. Itu yang dia katakan, inna ruhal islami dairah. Roda kemajuan yang memutarkan ummah itu dia pusing. Yang diminta dalam hadis, padu ma'al islami, hai saudara, hendaklah kamu committed dengan Islam itu, ikut dia, ikut pusingan dia. Waktu dia naik, kamu naik bersama dia. Jangan waktu jatuh dia pula, kamu lagi tinggal. Saya dapat call semalam, ada 3 call berbeza kita daripada London. Telah murtad. Satu kes bila keluarga dia meminta balik, dia balik. Kombing. Dia pernah dia berjumpa dengan mana-mana orang yang boleh berbincang hal agama. Dia jumpa ke semua dah. Dia bincang orang Islam, orang Arab apa semua dia. Okey, itu dengan siapa Malaysia yang dia nak berjumpa. Dia tak mau jumpa. Akhir dia jumpa dia kata seorang dia boleh bincang. Ustaz Harun dia. Saya terpaksa kena bagi appointment. Hari Ahad ni. Dia hari Ahad kena layan. Ramai. Dah ijtihad. Dah murtad dah pun. Dah condemn Islam dan sebagainya. Ini jangan berlaku ni. Dengan sedikit nampak betapa bahana dan bahana turun sampai kepada peringkat luar negeri. Kita forgetlah SMS tu dia punya saya lah, bukan cerita. Ini berlaku. Kita layan orang yang jumpa ni, yang segala yang kita boleh, dengan tujuan nak menyelamatkan ummah ini. Inilah bibit-bibit yang sedang berlaku sekarang. Padahal dia takkan dia tak terfikir ataupun dia dididik dia kata orang Islam, orang Malaysia didik cakap Islam, dia besar dengan cakap Islam, dia ajar, kita ada kelas, kita ada macam-macam buku, kita ada kaset bagai dan menjaga. Tapi dia rubuh juga. Dia rubuh. Dan ramai yang saya jumpa yang macam ni. Okey, sebab tu segala makhluk yang dengan merezeki, Allah Ta'ala yang rezekikan kita ke semua, bukan ada orang lain. Lagi kasih sayang akan segala hambanya. Dia tak kira, tapi dengan tak dia kasih sayang. Yang mukminin lebih lagi lah. Apabila membaca Fatihah hingga akhirnya, tengok, dia tak uji makna. Dia maknanya, kesimpulannya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan dan orang yang distakan, iaitu Yahudi dan Nasrani. Tengok, dia bagi, dia tak bagi makna segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak, dia bagi lain. Dia kata yang dia segala puji bagi Allah, Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan. Maknanya kita bersyukur yang betul lah, kebetulan. Bukan kebetulan. Agama bukan kebetulan. Agama satu benda yang besar, mesti dicari. Kebetulan kita berada dalam kelompok Islam yang asli, daripada kita lahir Islam dah. Tapi jangan menyerah, take for granted, dengan tidak memikir, tak mengaji. Betul ke Islam ni? Tak diuji tidak mengapa. Jika diuji tu, dia berjumpa dengan pendakwah. Berapa ramai orang kita yang masuk agama Hindu. Padahal dia nak kalau dia fikir nak banding Islam, ketuhanan dalam Islam, kenabian dalam Islam, kitab dalam Islam, pandangan hidup dalam Islam, garis jalur panjang yang akan diikut, memang clear, sangat jauh beza kalau banding dengan mana-mana agama, khas agama Hindu. Ikut agama Kristian, apakah dia tidak fikir bahawa apakah mungkin
yang tergantung di kayu salib itu dengan darah yang berlumuran, dengan itu anak Tuhan. Fokus. Apakah mungkin yang digambarkan terlentuk atas kayu salib itu dengan paku di sini, dengan darah dan sebagainya, itu anak Tuhan? Apakah dalam dunia dia nampak? Apakah dalam dunia tidak pernah mengajar dia tak lihat bahawa makhluk mana pun dengan anak tu dia sanggup, dia yang terkorban dengan anak terkorban. Ada anak ayam pun, dia tengok elang besar datang nak sambar anak ayam tu, ibu sanggup masukkan anak di bawah dia, biar aku yang tenang. Anak tak sekali. Tengok anak kucing tu, dia pegang anak tu, ibu sanggup pertahankan, ibu ayam pertahankan, ular pertahankan, harimau pertahan anak dia. Allah tak pertahankan anak dia. Untuk menebus dosa-dosa manusia. Mana lebih logik daripada seorang yang dia buat dosa dia tanggung sendiri, dengan orang lain buat dosa tak pasal-pasal dia tanggung pasal apa? Kita kata, kalau tangan kamu yang menyincang, tahu kamu yang pikul. Kalau tangan orang lain cincang, tangan orang lain pikul, mampu kita? Dia cincang banyak, so kita tanggung. Lagipun takkan Adam yang buat salah. Sepatutnya Adam yang dipertanggungjawabkan. Nak hapuskan dosa, kalau dalam konteks ini, biar anak Adam jadi anak Tuhan. Sacrifice selesai dosa Adam. Ini berapa bilion manusia. Itu saya bawa ni, itu yang membuka ini ialah minda manusia yang perlu lihat kepada pentingnya. Hal agama ni bukan boleh pandang sambil lalu begitu, kena serius. Kita bukan kebetulan, kita faham, kita kaji dan kita mengaji. Kita belajar, kita tanya supaya lebih mantap kepahaman dan pegangan kita. Jangan jadi orang Yahudi, orang Nasrani, tapi jadikan daku atas jalan Anbiya. Kita minta kita jalan ni, jalan-jalan yang Allah Ta'ala beri kepada semua Nabi-Nabi. Semua sama je. Semua Nabi-Nabi datang dengan mesej mengajak manusia, inna ila rabbikar ruj'a, inna ila rabbikal muntaha. Nak beritahu kepada kita, ini tempat tumpuan kita, tempat yang nak kita tuju tu, akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan habis dengan dunia ini, kita akan berjumpa dengan alam lain lepas kita mati. Akhirnya kita berjumpa Allah Ta'ala. Itu yang disebut tadi tu, utlub tajidni tu, kamu akan berjumpa dengan aku. Dan kita pun diajak setiap hari bila dengar nampak orang aksiden, mak rampit, jatuh, putus kepala, kita kena kata juga walaupun marah, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun dalam hati itu mampu pula, dah aksiden, inna lillahi, simpulan telah kembali ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia ingatkan tu. Kita pun milik Allah Ta'ala, kita boleh mati, tapi kita mati, so mati pun wa inna ilaihi raji'un, kita sedang kembali kepada dia. Itu kita main serius untuk main mudah ada sikit bencana, ujian, tukar agama. Itu masalah. Kita minta jalan Anbiya dan syuhada, bukan jalan Anbiya saya. Anbiya jalan kita ikut, tapi yang terbaik di kalangan ummah hatta Muhammad ialah syuhada. Tengoklah Pak, pengorbanan syuhada ini, kekuatan iman yang dibekalkan. Ada terbayang ke tidak bahawa satu peperangan yang orang Islam kena ikut tu, dahlah kena cari
pedang sendiri, makan sendiri, yang ada lah yang mampu pergi perang atau berjalan kaki. Anda tahu ke tidak, kalau peperangan Tabuk itu, daripada Madinah nak pergi ke Tabuk tu dekat 1000 kilometer. Perang pembukaan Mekah itu, Madinah nak mari ke Mekah itu, kira lah 600 kilometer. Bukan berjalan. Kita rasa parking kereta jauh sikit pun dah monggol. Jauh parking nak pergi mengaji, nak tempat yang parking mudah dan sebagainya. Berjalan kaki, padang pasir, air tak ada, makanan kering. Mana nak ada beef steak setengah padang pasir? Itu tahan. Jauh perjalanan. Yang sakit, yang apa semua, tidur malam dengan itu bawa hotel 1000 bintang. Tidur malam hotel 1000 bintang. Berapa lama tu berjalan tu? Semua jauh-jauh. Bukan dekat-dekat. Yang paling dekat ialah perang Khandaq aja. Dalam 2 km. Uhud jauh. 18 km. Bukit jauh lah. Uhud yang Bukit Uhud tu. Badar jauh. Dan 65 km. Jauh. Yang lain-lain tu sebab ratus kilometer berjalan kaki. Ya Allah. Kalau yang luka tu, yang tak mati tu, yang tangan putus tu, nak balik semula ke Madinah tu. Itu. Sebab tu bila mati syahid sahaja, tidak dimandikan, dikapan dengan kain dia, ditanam dengan darah-darah, mereka akan bangun di hari akhirat nanti pula dengan darah-darah masih mengalir, luka-luka masih terbuka, tapi bau darah itu terlebih-lebih wangi daripada sewangi-wangi air wangi dunia. Darah. Bila tengok kalau mereka tak dihisap, tu yang dikatakan dimasuk syurga tanpa hisap. Sebab tu dia bila kita doakan, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada. Mereka orang awal tu yang akan masuk syurga dan sebagainya. Tapi tengoklah pengorbanan mereka. Syuhada, ambil syuhada. Dan siddiqin. Siddiq yang ketiga lah. Siddiqin orang yang tidak ada sebarang keraguan langsung kepada Islam, kepada agama Allah ni. Langsung ruang tidak ada nak mengatakan ya kan ni. Tak ada ruang. Kesemuanya benar. Dia bukan seorang lah. Itu Siddiqin, dia plural. Kita kenal Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Yes. Tapi keseluruhan pada sahabat-sahabat Nabi itu Siddiq. Yang tidak Siddiq masuklah munafik. Munafik dah tahu dah ada. Tapi Siddiq, mengapa tidak yakin? Kalau tak yakin memang penyakit sangat lah. Dia nampak dengan mata dia tu segala kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi tu. Pada pakaian dia, pada makanan dia, tidur bangun dia, pada ibadat dia, pada keadilan, adil yang dibagi kepada orang dan sebagainya, adil kepada isteri dia, adil kepada kawan, adil kepada musuh dia. Sebab Quran kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrab littaqwa. Jangan kerana kamu membenci satu kaum wahai Muhammad, benci satu puak, kamu tak nak berlaku adil. Jangan. Benci ke tak benci ke, i'dilu. Marah ke tak marah, i'dilu. So, Muhammad adil. Itu saya kata kalau kita lihat begitu, lihat mukjizat Nabi, lihat kelebihan Nabi, lihat malaikat Jibril turun dengan mata kita nampak mari mengajak Nabi, malaikat itu pergi lain. Kesemua itu membayangkan mereka telah sampai ke peringkat itu. Siddiq.
Tak heranlah mereka mendapat yang Quran sebut dalam surah Waqiah tu, as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Golongan itu dilatih dan mereka nampak sampai ke peringkat as-sabiqun. Mereka lah orang yang paling cepat sekali menyahut seruan Allah. Orang yang paling cepat, pantas, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ada ruang kebaikan saja mereka tidak tinggal. Itu yang Quran letak, dirakamkan tu. As-sabiqun, as-sabiqun, diulang. Ulaikal muqarrabun, itulah dia orang yang dipanggilkan muqarrabun, yang hampir mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqarrabin, muqarrabun, nak jadi orang yang hampir, makam dia, amalan dia, hakikat diri sebagai hamba tu muqarrabun, dia hampir dengan Allah Ta'ala. Itulah, kalau kita ingat nama dia, sebut nama dia, buat apa tu macam nama dan sebagainya, sampai lidah tak berhenti disebut nama Allah dan sebagainya. Itu fi jannatin na'im. Dunia pun beritahu dah, mereka ini ditempatkan dalam syurga-syurga yang penuh dengan nikmat. Pengajaran kepada kita, sullatun minal awwalin. Ni beramai sangat yang masuk golongan itu daripada awalin, yang awal-awal, generasi-generasi awal. Kompon dengan hadis, khairul qurun qarni, sebaik-baik angkatan aku. Tadi yang dapat tarbiyah, wa qalilun minal akhirin, sedikit sangat yang akan kamu temui yang seperti itu pada orang-orang kemudian. Tak kisah zaman mana, sebelum kita, zaman kita kah, zaman kemudian lagi kah, tapi Allah Ta'ala sebut dulu memang banyak, kemudian amat sedikit. Maka apabila engkau rukuk, itulah dia bagi kesimpulan tentang Fatihah tadi, itu kita pegang saja. Tidak terangkan movement. Bila kamu rukuk, maka fikir dalam diri engkau, seolah-olah engkau berkata, hei Tuhanku, bahwasanya aku merendahkan diri aku tu. Baca kemas, daya ra'alik ka'wa, diraku. Merendahkan diri, daya tu diri, alik ka'wa tu walaupun terpisah. Merendahkan diri aku di antara hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asi. Asi yang banyak melakukan maksiat ini kepadamu, dan mengikut diriku yang banyak jinayah bagi azamah engkau. Jinayah lah, azamah, kebesaran engkau, mudah-mudahan engkau ampuni akan daku. Itu dia letak, dia bagi makna dengan persapahnya sekali, dengan yang boleh kita pegang sekali. Bila kita rokok itu, apa makna rokok tu, kena fikir. Sebab tu yang kalau semayang yang tidak ada tomak nina, semayang cepat-cepat, bila nak fikir, baca pun tak sempat. Sebab tu yang dulu orang semayang seorang-seorang, Nabi semayang seorang-seorang, dia lama-lama rukuk. Rukuk tak apa, rukun panjang, tidak rukun pendek. Jangan lepas rukuk lama-lama, berdiri lama-lama, tunggu lama-lama, tak. Yang rukun pendek dipendekkan, rukun panjang apa dia? Ialah sujud. Tu yang lama sujud. Dia duduk datang gambaran kapsis, datang gambaran kepala dia. Dia cuma nak hayati makna mengapa dia rukuk itu. So tengok dia katakan, fikir dalam diri engkau. Fikir apa? Seolah-olah engkau berkata, tunduk itu seolah engkau berkata, ya Allah, hai Tuhanku,
Maksudnya aku merendahkan diri. Daripada berdiri tadi itu tegak, rukuk tu dia rendah. Merendahkan diri aku antara hadapanmu, di hadapanmu lah. Dan aku datang dengan diriku yang penuh dengan maksiat. Aku tunduk ni, mendekatkan diri dengan aku, merendah diri dengan dikau ya Allah. Sedangkan aku ni orang yang asi. Asi, iyalah, kita baik ke mana pun mesti ada yang kita langgar. Manusia mana sunyi daripada dosa, kesalahan. So kita mengaku kita asi. Kita nak dekatkan diri dengan Allah, rendah diri dengan Allah. Ya Allah, aku nak dekat, tapi aku ni asi kepadamu, kepada Allah, dan tak taat perintah dia. Tapi ini kalau zaman dahulu, zaman saya katakan zaman yang Sullatun min awliya, zaman sahabat Nabi, memang susah nak cari mereka membuat maksiat. Zaman tu pun zaman yang tak nampak. Yalah, zaman itu zaman kalau orang perempuan kesemuanya telah berjilbab, berhijab, bertudung. TV tak ada, radio tak ada, surat khabar tak ada, SMS tak ada, semua tak ada. Dia nak nampak maksiat di mana? Karaoke tak ada, kelab malam tak ada, apa, kereta tak ada, lipstick tak ada. Nak nampak apa? Jadi ruang untuk melihat yang maksiat tidak ada. Namun demikian sudah ada tanggapan tu, kita ni masih lagi asi. Itu yang kita baca dalam masa kita kerja haji dengan umrah tu. Ma syakarnaka haqqa syukrika ya Allah, wa ma abadnaka haqqa ibadatika ya Allah. Kami tidak bersyukur kepadamu ya Allah yang sepatut kami bersyukur, dan kami tidak beribadat kepadamu ya Allah yang sepatut kami beribadat. Yalah, kita buat 5 kali sehari semalam, baru setengah jam dari umur kita yang berapa puluh jam. Syukur nikmat tiap-tiap saat kita dapat. Nikmat Allah tiap-tiap saat. Syukur sekali-sekali. Nikmat selalu-selalu. Betul. Itu yang bersyukur ni. Kalau yang langsung tak bersyukur, langsung sembahyang waktu pun tidak, haji tidak, zakat tidak, puasa tidak, apa pun tidak. Itu saya kata jadi tidak. Itu dulu zaman ulama-ulama ni, mereka memang orang yang fokus mereka, amal mereka sepenuhnya full time kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita asih kepadamu dan mengikut diriku yang banyak jenayah. Memang kita banyak buat silap. Buat jenayah kepada apa? Bagi kebesaran engkau. Kau maha agung, maha besar, pengasih, penyayang. Tak patut kami buat jenayah. Kami langgar perintah kamu, tapi kami buat. Manusia buat dan tidak daya kita tahan mereka dan menegur mereka. Itu maknanya. Mudah-mudahan kau ampuni daku. Kita minta ampun. Merendah diri itu bagaimana kita nak meminta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dibacanya, tu dalam rukuk dia, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdik. Seboleh baca sekadar Subhana Rabbiyal Azim sahaja boleh, dan boleh sambung dengan wa bihamdik pun boleh, sebab bihamdik ada hadis Abu Daud. Tapi sekarang orang baca cakap Subhana Rabbiyal Azim sahaja pun maka tidak mengapa. Maknanya maha suci Tuhanku, aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim, azim yang maha agung, dan Maula yang karim. Maula penjaga, wali penjaga kita yang karim. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal. Yang pentingnya dalam tasbih rukuk itu kita guna Subhana Rabbiyal Azim. Ulang 3 kali. Wa bihamdih pun boleh 3 kali. Maknanya kita memuji Tuhanku, aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim, yang maha agung, maha besar, dan Maula yang karim,
kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada yang i'tidal dan mengucap sami Allah liman hamidah, maknanya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi orang yang mengatakan dia dan mengerjakan taat akan dia. Kemudian mengucap Subhanakal hamdu, maknanya Tuhan kami, bagimu segala kepujian kerana engkau yang beri taufik akan kami bagi ini. Kemudian engkau sujud. Kesemua ini dia balik kepada persoalan gerak-geri yang kita buat itu. Di samping perkataan yang memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah itu, dia balik kepada amalan kita nak berlatih, belajar merendah diri itu, bagaimananya tidak akan melawan, tidak akan mempersoalkan, kalau pun boleh tidak akan mempersoalkan yang memang terang-terang benda tu hukum. Macam khasnya hukum yang qat'i, hukum yang jelas lah. Macam sebut salah, hukum tentang jinayah dia qat'i, hukum tentang qisas dia qat'i, dia cukup dah habis dah. Hukum pembagian pusaka dia qat'i. Mengapa yang qat'i ini pun nak dipersoalkan? Itu makna persoalkan, itu makna dia tak boleh terima akal dia ikut akal dia yang nak melawan, maka terus melawan dan terus melawan. Kerana dalam sembahyang tadi mungkin tidak mengajar dia. Tidak. Kita yang dapat taufik ini memang bukan daripada makhluk. Allah Ta'ala yang bagi taufik akan kami bagi ini. Kemudian engkau sujud, maknanya engkau cenderungkan diriku dengan dalil dan menyerahkan diriku kepadamu, engkau yang mempunyai karam, kemuliaan dan pengampunan bila engkau duduk. Okey, semua ini dia merujuk balik kepada, kalau tadi penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu telah bermula bila kita tunduk, kita kiam tangan, kita tunduk, sudah lambang satu daripada permulaan penyerahan diri. Bila sujud, saya sampai kepada penyerahan diri kepadamu. Serah diri dia lah, sebut tadi lah. Serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan punya pengasih yang penyayang, dia tidak akan mempersia-siakan kita. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, kamu baca Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Saya kata yang kita beramal sama ini, walaupun banyak tasbih, banyak bacaan lain boleh dibaca dan sebagainya, tapi ini yang kita baca, maknanya pengaruh yang kita terima dari dahulu mantap. Sebab ada tempat ambilan, ada buku, ada ulama yang boleh berpegang dan sebagainya, maka hampir sama saja kita baca, samalah. Dalam mazhab lain dia bacaan lain, macam-macam besi yang ada, tapi kita ambil dia besi yang tidak ada kontroversi. Maknanya ampunkan daku, hai Tuhanku, akan kesalahanku, dan kasihani olehmu akan hambamu yang salah, yang khati'ah, yang banyak buat salah, dan beri rezekikan olehmu akan daku, dan paksakan diriku yang dhaif. Jabarkan, al-jabru makna kepaksaan, dan paksakan aku kan dhaifku, dan tunjuki akan dia akan jalan yang sebenarnya, dan afiah akan daku, dan menyampaikan daripada aku. Maknanya, sebab tu dalam sembahyang itu juga dipanggilkan doa. Sebab as-salah, sembahyang dalam konteks bahasa Arab yang dipakai makna sembahyang, dalam makna sembahyang, makna doa. Ya, Quran kata wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Salli alaihim, jangan maknakan sembahyang ke atas mereka, tidak. Salli alaihim, doalah kepada mereka. Bila doa ni tu di antara benda yang dimasuk tu. Kalau kita tengok kepada himpunan Rabbighfirli 1, warhamni 2, warzuqni 3, wajburni 4, wa'afini 5, wa'fu anni 6. 6 perkara itu perkara yang amat mustahak, yang tiap-tiap orang perlu kepada dia.
Terpilih, siapa yang tak nak dia diampunkan dosa dia, kesalahan dia? Itu yang kita minta. Warhamni, memang kita minta dikasihani Allah Subhanahu wa taala, tidak diminta tu yang. Warzuqni, rezeki, tidak sahaja yang merujuk rezeki duniawi, kebendaan, kekayaan dunia, tapi dia meliputi juga ilmu, meliputi iman, meliputi ihsan, meliputi rahmah dan segala-galanya. Rezeki wajibur ni kita kena paksa, kena pasti kena buat, jangan main-main sambil lewat. Wa'af ini minta kesejahteraan, minta sihat akal, sihat badan. Wa'fu anni minta ampun. So kesemua yang kita ulang setiap hari dalam sembahyang itu dia besar makna dia. Rezeki ada, sihat badan ada, Allah Ta'ala sayang ada, ampun ada, kita kata semua dah masuk dah. Okey, dan menyampaikan daripada aku, maka bila engkau duduk tasyahud membaca tahiyat, walaupun ada pernah kita dengar dengan hadis-hadis yang menyebut apabila Jibril alaihi salam menghadap Nabi, banyak kali yang Jibril sebut dekat Nabi. Jibril sebut, ya Muhammad, Assalam yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, Allah yang bernama Assalam berkirim salam kepadamu. So, lihat suatu gambaran batin ruhani. Allah yang maha agung, Allah yang memiliki segala langit, segala bumi, Allah yang disembah oleh kesemua makhluk, dan makhluk Allah Ta'ala begitu juta, bilion banyak. Cuba Allah mengirim salam kepada insan yang nama dia Muhammad. Kata Jibril, ya Muhammad, Assalam yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, Allah yang bernama Salam berkirim salam kepadamu. Saya pernah sebut, saya kata betapa termeterainya ikatan persaudaraan kita dengan kawan di kampung, atau dengan mak kita di kampung, dengan pak perata di kampung tu, kalau dua orang nak balik sebagainya, Assalamualaikum, sampaikan salam saya kepada Pak Usu. Walaupun jauh, walaupun yang dibawa tu ingat, tapi bila sampai si pulang kirim salam, Waalaikumsalam, apa khabar dia, sihat walaupun dia ingat saya, no, ingat saya tapi no, dia terjalin satu ikatan kawan, ingat, dan dia mesti ingat dia apa khabar, dia semalam lama tak jumpa dengan dia. So banyak benda yang menimbulkan tu nostalgia. Itu manusia dengan manusia, kita dengan kita, kawan. Tapi ini Allah yuqri'uka salam, dia beri salam kepadamu. Itulah satu masa Muhammad kata, sudah banyak kali dah Allah bagi salam kepada saya, kirim salam wahai Jibril. Bagaimana pula saya nak bagi salam kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana umat saya nak bagi salam Allah Subhanahu wa taala wahai Jibril? Akhirnya turun, baca dalam sembahyang, at-tahiyyatul mubarakatus salawat at-tayyibatu lillah. Itu makna salam makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salam dengan manusia wajib, salam sunat. Bila dengar salam, jawab tu wajib. Jawab tu wajib. Hatta kita beri salam dekat Nabi lepas Nabi wafat dah pun, Allah Taala kembalikan balik ruh Nabi kepada keadaan dia, dan dia dengar salam, dan dia pun wajib jawab salam, dia jawab salam kita. Ini Allah Ta'ala, bukanlah wajib, tidak ada satu yang wajib Allah Ta'ala,
Tapi makna dia, kalau kita, Allah Ta'ala kirim salam kepada Muhammad jawab Allah Ta'ala, kita bagi salam atas salam yang dia saran kita baca. Hayatilah sekurang-kurangnya, inilah masa saya memberi salam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mesej tu, hubungan yang begitu mesra. Tadi saya gunakan analogi, kita bagi salam kepada kawan nak pergi Mekah, Assalamualaikum, tolonglah sampaikan salam saya dekat Rasulullah SAW. Memang ada sunnah dia buat demikian. Dan balik kampung, Assalamualaikum, jangan kata salam saja, salamnya mana? Salam tu yang dia bawa, Assalamualaikum tu. Kalau dia balik kampung pula, Assalamualaikum, saya sampaikan salam daripada simpulan kepada kawan. So, itulah yang kata hubungan kerohanian yang dapat kita gambarkan sampai kepada Islam mengaturkan sehina-hina kita manusia kalau banding dengan kemuliaan Allah Ta'ala, it's nothing. Tapi masih ada ruang yang kita boleh bagi salam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak buat apa, serah dekat dia. Nak jawab salam ke tak jawab ke, itu hak Allah Ta'ala. Tak siapa yang boleh paksa hukum Allah Ta'ala wajib ada. Tapi artinya begitu syahdu hubungan itu. Bila baca tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatilah, maknanya tengok dia buah makna kekal kerajaannya selama-lamanya. Bagi Allah yang punya sembahyang 5 waktu, tiap waktu tiada sigilnya bahawa ada sembahyang melainkan baginya. Maknanya dia tak ulas seperti yang saya ulas tadi tu, tapi saya nak terangkan bahawa dia ambil kesimpulan dengan at-tahiyyat itu dibalik kepada keagungan kerajaan Allah. Kekal kerajaan bagi maksudnya sepanjang alam ini berada, sebelum menemui titik akhir penamat nama dia kiamat, kerajaan Allah kekal. Mentarbih langit, mentarbih alam malaikat, alam jin, alam syaitan, alam luar, alam kerohanian, alam ruh yang telah banyak mana dah yang telah berada dalam alam ruh sekarang, dan banyak mana yang akan turun lagi pula, yang mati dan sebagainya. Itu kerajaan Allah Ta'ala, merezekikan, bagi hujan, bagi, dia kata dengan tahiyat itu, dengan kita bagi salam itu dikatakan al-mubarakah. Yang nama mubarakah, barakah itu sesuatu yang kekal. Barakah itu rezeki yang barakah, rezeki yang kekal, tahan lama. Okey, ilmu yang berbarakah, ilmu yang berbarakah, ilmu yang banyak, yang tahan lama. Tak ilmu sekejap maka dia habis. Okey, semua kita minta dengan menyebut demikian itu, kita telah bagi salam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mengakui bahawa kerajaan Allah sahaja yang kekal. Kerajaan lain ke semua tak kekal. Yang zalim tetap dihukum, akhirnya dia akan kecundang, akhirnya akan lecat. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa wabarakatuh. Ini pun satu lagi data belakang. Selepas turun Jibril menyampaikan lafaz salam kepada Allah Ta'ala yang tadi itu, maka ada sahabat yang merungut, kami beruntung kerana kami dapat bersamamu ya Rasulullah. Boleh bersalam, boleh bagi salam, boleh bercakap dan sebagainya. Dan kami boleh dengar salammu ya Rasulullah. Macam Sa'd bin Waqqas, dia tengok Nabi datang, kaum hadir perjah, nampak dah, dia tutup pintu, dia pakai anak-anak dia semua, jangan jawab salam Nabi kuat-kuat. Datang Nabi depan rumah tu, Assalamualaikum, tak jawab. Assalamualaikum, tak jawab. Assalamualaikum, kuat tak jawab. Nabi balik. Bila balik, buka 4 pintu bagi pegang Nabi. Aku nak balik sebab salam aku 3 kali kamu tak jawab. Maknanya aku tahu kamu ada, tak jawab, maknanya kamu
tak sudi terima aku sekarang. Cuba tengok, tak sedih ke? Nabi datang ke rumah, tak sudi buka pintu. Tak sedekah tak apalah, tak buka pintu. Ni duit raya tu pun orang tak buka pintu. Nabi datang, dah bukan itu, kami jawab salam pelan-pelan. Cuma kami nak banyak kali kamu bagi salam kepada kami. Tu dia punya nilai tu. Assalamualaikum Nabi tu, biar Nabi ulang. Dia tahu hukum dia, tinggal kena Nabi kan balik. Tapi tak apa tahu. Biar Nabi bagi salam banyak kali. Okey. Sahabat berumur, kami beruntung kerana kami dengar salammu, kami jawab salammu ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan umatmu yang kemudian yang tak dapat ziarah makammu, yang jauh denganmu, nak bagi salam kepada macam mana Rasulullah? Datang lagi Jibril masuk. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam kita yang berjauhan ataupun yang dekat dengan Nabi pun boleh baca demikian. Tetapi dekat makam Nabi itu, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi dengar, Nabi jawab salam. Inilah yang dimasukkan dalam salat, dalam tahiyat. Makna dia dalam tahiyat itu, salam kepada Allah pun boleh kita bagi, salam kepada Nabi pun kita boleh bagi. Macam Nabi itu masih lagi ada bersama kita. Pasal Assalamu alayka. Sepatutnya bila kita jauh macam ni saya sebut dah, saya ingat. Sepatutnya Assalamu alaihi ataupun Assalamu ala Rasulillah. Cukup bahasa Arab begitu. Ka tu dipanggil al-mukhatab al-qarib, orang yang depan kita. Assalamualaikum tu plural, Assalamualaikum singular. Yang depan kita tu. Kalau yang jauh tu kita kata Assalamu alaihi. Mengapa Assalamu alaika? Nak membayangkan seolah-olah kamu dengan Nabi itu begitu dekat. Dia macam tidak wafat. Tu dia dengar salam kamu, dia jawab salam kamu dan sebagainya. Dan nak kata yalah wafat lah, betul lah wafat. Quran kata wafat. Tapi tengok macam saya cerita bila zaman Zainuddin Zinki 575 Hijriah, ketika orang mengorek kubur Nabi tu, Nabi bagi mimpi tapi bukan mimpi. Nabi bagi mimpi Zainuddin Zinki yang tidur dalam masjid The Blue Mosque di Istanbul, bermimpi Nabi suruh dia selamatkan aku dari dua orang ni. Nabi tunjuk orang tu, dia jaga tidur dia. Nabi kata dekat dia jumpa dengan Nabi abad dekat dia, ya Zainuddin, disebut ya Zainuddin, dia zikir, anqisni min hadaini, kamu selamatkan aku dari dua orang ni. The Blue Mosque di Istanbul, bermimpi Nabi suruh dia selamatkan aku dari dua orang ni. Nabi tunjuk orang tu, dia jaga tidur dia. Nabi kata dekat dia jumpa dengan Nabi abad dekat dia, ya Zainuddin, disebut ya Zainuddin, dia zikir, anqisni min hadaini, kamu selamatkan aku dari dua orang ni. Tengah malam mimpi ke merepek ni. So dia take for granted mimpi. Apa pula selamat Nabi pula, tidur pula. So, kita pakai 1 jam gitu dia kurang, datang lagi Zainuddin, anqisni min hadain, suara lebih keras, lebih serius. Zainuddin, kamu selamatkan aku dari dua orang ni. Apa bangga? Masih pukul 2 malam, 3 pagi, apa aku nak buat? Apa makna dia? Nantilah aku nak tulis surat pagi esok dengan orang ulama yang bagi nasihat. Tidur pula. Nabi datang lagi pula, dan rupa yang lain pula, dengan suara lebih keras, anqisni min hadain. Baru serius, baru panggil ulama, panggil penasihat. Semua mengatakan bahawa elok tuan berangkat sekarang juga.
pergi ke Madinah. Jadi di Turki kan, ketika tu beli akad dengan kuda lah. Pergi ke Madinah, tengok kubur Nabi. Dia terus amalkan, terus datang kubur Nabi. Tengok kubur Nabi elok, tak ada apa-apa. Tapi dua orang yang digambarkan dalam mimpi itu jelas dan tak berubah muka orang tu. 3 kali kenal lah. Tengok orang timbul ilham Allah Ta'ala bagi dekat dia, aku nak berjumpa dengan semua orang Madinah. Bila ketika itu tahun 575 Hijriah itu taklah ramai sangat. Aku nak berjumpa, kata Zainuddin Zinki, aku nak berjumpa dengan semua orang Madinah. Keluar semua Madinah. Khalifah Amirul Mukminin Zainuddin nak jumpa. Dia tengok seorang salam, tengok ke semua, tak ada orang yang 2 orang tu. Tu dia tanya wali Madinah, kita kata, habis ke orang Madinah? Habis dah. Tak ada orang dah. Adalah, itu bukan orang Madinah, orang pendatang Khawagah, orang luar lah. Orang luar bukan kita. Aku nak berjumpa ke semua. Kerahkan balik ke semua datang. Dia berjumpa yang terakhir 2 orang. Yang terakhir 2 orang tu, kita tengok, itulah 2 rupa yang Nabi tunjuk kepada aku, anqisni min hadzal. Zainuddin fokus ke 2 orang ini. Aku nak pergi ziarah rumah mereka. Dan mereka keberatan, kami orang susah, orang miskin dan tu. Dan direkomend oleh wali. Inilah 2 orang Maghribah, dia orang Maghribi. 2 orang Maghribah yang paling taat beribadat, yang paling suka ziarah kubur, ziarah isteri Rasulullah, anak Rasulullah di kubur Baqi'. Tiap-tiap hari tak pernah miss, malam tak pernah miss. Inilah orang yang paling baik sekali di Madinah. Recommend. Dari cerita, rupanya bila dipaksa masuk di rumah dia, baru tahu mereka menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan makam Nabi. Mereka tebuk di tengah-tengah rumah itu satu lubang terowong, dibuat terus sampai ke makam Nabi. Kenapa mereka rajin ke kubur? Kerana mereka buat satu uncang yang dipakai dalam jubah dia besar. Dia isi tanah dalam jubah dia, dalam uncang itu. Dia pergi ziarah kubur, dia lepas tanah atas kubur. Jadi tanah dia buat lepas atas kubur. Sebab tu mereka kerja keras. Memang tanah dikorek, masuk dalam uncang, gantung di badan dia dalam jubah. Sekali pergi 10 kilo begitu, pergi lepas pelan-pelan di kubur tu, tolak kaki pelan-pelan. Kubur siapa nak perasan? Kubur tiap hari ada orang korek pasal orang mati baru. Rupanya mereka telah sampai mengorek, sampai sudah ke jasad Nabi yang masih sekujur badan. Tinggal nak ambil lah. Makna dia macam Nabi tidak wafat. Dia tahu bahawa dia nak dicuri oleh Maghribah ni, 2 orang Maghribah, orang Maghribi. Sampai dia boleh kata tu, anqisni min hazaini, kamu selamatkan aku dari 2 orang ni. Padahal Allah boleh mimpikan dekat dia, suruh dia pergi terus. Nabi datang dekat dia. Okey. Sabitlah mereka ini Maghribah, baru siasat balik, rupanya bukan Islam, dia Yahudi. Mereka diupah daripada orang Maghribi, memang dia Yahudi, memang dia nak ambil. Dalam Yahudi pun ada kita tua mereka tu menyebut bahawa Nabi Muhammad memang Nabi sungguh dan badan dia tidak hancur. Dia tahu Muhammad Nabi sungguh, cuma tak beriman, degil. Okey. Itu peristiwa berlaku sebelum menjelang zuhur. Tangkap 2 orang itu sembahyang zuhur, dia bercara lepas sembahyang zuhur. Cukup saksi, cukup dalil, segala-galanya secukup. Mereka telah dihukum oleh wali Madinah.
pancung. Maka mereka telah dipancung kedua-dua leher selepas sembahyang asar hari yang sama. Tahun 575 Masihi. Itu saya kata, bila kita balik cerita macam ni tu, bila kita pergi bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu memang hidup dalam jiwa kita, hidup dalam ingatan kita tu. Assalamualaikum ayuhan Nabi Rabbul Barakatuh. Sejahtera atas semua Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau, dan engkau nasihat bagi umat engkau, warahmatullah dan ridwan bagimu, wajib dan barakah atasmu, atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu. Itu semua terkandung dalam makna tu. Assalamualaikum ayuhan Nabi tu. Kita minta kesejahteraan. Kesejahteraan ni dia makna umum, bukan sejahtera fizikal. Sejahtera Nabi itu termasuk doa sejahtera kepada mesej yang dia bawa, sejahtera kepada Islam. Dan ada kena-mengena, sebab tu Allah Ta'ala kata yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang kafir memang dia berusaha nak memadamkan cahaya Islam, nak kalau boleh nak buang langsung Islam tu, nak hapuskan Islam macam mereka buat pada orang Bosnia Herzegovina. Mengucap tidak boleh, semayang tidak boleh, pakai lambang agama tidak boleh. Kalau tahu ke mereka tu Islam, akan dibuang kerja, diseksa sebagainya, dengan harapan mati Islam. Berapa tahun Russia buat kerja tu. Negeri yang terkenal dengan kekasaran, dengan kebencian kepada Islam tu. Tengok, bila sampai kepada gugurnya ataupun hancurnya komunis, timbul balik tu orang Islam yang menyimpan lama tu, sekejap timbul. Baru tahu ramai Islam yang kita pergi ke Tashkent, kita pergi ke Bukhara, Samarkand dan sebagainya, ramai. Baru buka balik kelas-kelas, baru mengajak balik alif, ba, ta, baru mula, tapi iman ada. Itu saya kata betul. Yuridun, mereka nak menghapuskan agama Allah dengan macam-macam cara. Tapi wallahu mutimmu nur, Allah mengekalkan agama dia. Walau karihal kafirun, benci macam mana pun, takkan boleh. Kenapa? Di antaranya tadi yang kita berdoa tu, Assalamualaikum Nabi tu, kita berdoa, orang semua berdoa, sejahteralah kepada Nabi ini, termasuk dengan apa yang dia bawa, ialah agama. Sejahtera kekal. Dan kita tidak berganjak bahawa Islam tak boleh dihapus. Buatlah macam mana pun, Islam tak akan hapus. Semua Islam tak akan hapus. Tunggu masa kita akan bangun tu bergantung kepada sunatullah. Tapi tak akan hapus. Sepatutnya pengajaran dunia boleh ambil daripada orang Islam yang ada di seluruh Rusia tu. Anda bayanglah daripada sistem komunis yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, pelajaran-pelajaran, dalam TV, dalam pendidikan, kesemuanya bantai agama, bantai Islam, mitos, candu masyarakat, kata kalmak, candu kepada mengarut, mati tak ada kubur, tak ada akhirat apa semua kali. Itu tiap-tiap hari tu yang dilancar sampai lambang agama langsung tak boleh ada dan sebagainya. Berapa tahun komunis memerintah? Sepatutnya habis langsung dah. Seorang Islam tak ada dah. Mereka daripada generasi bapa ke generasi anak, berapa generasi tu. Tapi kenapa bila jatuh komunis, Islam begitu banyak yang tinggal tu. Yang Bosnia tak cukup dengan tu, tu datang pula angkatan kemudian Serb tu yang nak bunuh orang Islam ke semua. Tapi tak habis. Itu ada kena-mengena dengan kita orang Islam minta semua. Kita berdoa pada hari Jumaat tu. Anda bayang, minta keselamatan tu. Negara Islam, umat Islam selamatkan dan sebagainya. Seluruh dunia orang doa yang sama.
Takkan Tuhan tak makbul. Itu kata, sistem kita ni, kita semua ada kaitan. Allah Ta'ala buat satu benda, ada kaitan dengan perbuatan hamba, perbuatan kita. Keselamatan tadi itu jelas. Semua orang buat demikian. Semua orang kata, kita semua kata Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Kita pun rahmat Allah Ta'ala. Nabi wafat dah. Dia dapat balasan yang terbaik. Sampai bumi pun tidak makan, bukan tidak makan badan saja, kalau ikut cerita yang detail tu. Atau baju Nabi yang dikapankan masih utuh. Masih utuh. Tapi jangan lupa, bukan saja Nabi yang pernah berlaku runtuh di luar masjid sampai ke peringkat Umar pun telah ditemui satu runtuhan. Satu Umar masih panas. Umar mati syahid. Itu masalah. Umar mati syahid. Bakar Siddiq. Betul. Satu kita pun Assalamualaikum ya Umar al-Faruq. Assalamualaikum ya. Kalau bumi sendiri pun tidak memamah, tidak mengambil jasad Nabi Muhammad dan dua orang sahabat-sahabat dia, dengan doa kita Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Allah rahmat dia, bukan rahmat yang sementara sekejap. Wa barakatuh, kekal selama-lamanya. Dan apa kita tidak berasa bangga, syukur Ta'ala. Semua yang dikaitkan dengan agama kita ini kita boleh buktikan dengan fizikal. Muhammad kubur dia yang tidak pernah sekali pun terputus sejarah orang ziarah dia, dikawal, masih ada. Quran ada utuh, keaslian ada, keaslian. Kita ada the first 4 copies, masih ada, tak hancur. Hadis yang ditulis sejak zaman Mushaf Abu Bakar, Mushaf Umair, Mushaf Aisyah masih ada. So, kaitan dengan kesucian agama dan keberkatan yang ada tu memang kita cukup berbanding dengan agama lain lah. Nak cari kubur mereka di mana, ajaran mereka itu asli kah tidak, berlakukah tidak, apa namanya penyelewengan. Itu saya sebutnya kali macam mana nak yakinkan orang kalau macam Bible sampai ada 148 Bible. Macam mana kita agama dia berlainan. Walaupun ada ambil mengambil adalah kemudian buat ambil kawan tapi dia tambah. Dia akhir 148. Haramkan ke semua, bakal ke semua, tak boleh pakai ke semua, pakai 4 saja. Timbul baru pula Injil Yahuda As-Khurti yang timbul baru ni, yang dikaitkan dengan cerita The Black Scroll. Injil baru. Injil baru ni pula membatalkan Injil lama balik. Tak ada ampun dosa, tidak ada sacrifice for the human sake, sebagai kacau. Sedangkan kita Quran sebuah sahaja, satu sahaja yang ada. Wa barakatuh, kekal. Ajaran, amalan kekal. Sejahtera atas semua Rasulullah seperti engkau sampaikan, ya, pesuruh Tuhan engkau, dan engkau nasihat bagi umat engkau, dan rahman Allah, ridwan Allah reda bagimu, dan berkat atasmu, atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, yakni ampun ya Allah atas kami. Tu assalamu alayna tu dia balik kepada kita minta salam, tu minta ampun. Keselamatan yang paling tinggi kepada manusia bila terhindar daripada seksa Allah. Tu salam yang paling tinggi, terhindar kita, selamatlah kita seksa Allah. Tu dia kata faman ziha anin nar
Wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang diselamatkan dia daripada masuk neraka, dia masuk syurga. Faqad faz, itulah dia kejayaan yang sebenar. Kalau tak boleh itu, yang lain kejayaan ke semua itu merupakan satu retorika yang mempersunalkan manusia, tapi dia rugi. Yang kita nak sangat tu keselamatan yang abadi itu. Dan ampun Allah atas kami segala orang yang dahulu daripada Nabiyin dan Siddiqin, dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu hari kiamat. So kita minta satu garis jalur yang bukan sekat-sekat. Kita minta keselamatan yang abadi. Maknanya kalau iman jangan berubah, kekal, walaupun ujian diuji macam-macam. Uji dengan sakit, orang yang sakit lama dan sebagainya, Allah tak ada harga dia. Kita hanya meminta. Orang yang susah-susah manjang buat apa tak ini, tak ada nilai lain kita tak tahu. Yang taklah buat itulah kebaikan bagi dia. Orang yang diduga satu demi satu itu memang sebagai satu gambaran kepada kita, Allah Ta'ala yaf'al ma yasha. Allah buat apa yang dia nak. Tapi dia buat bukan zalim, bukan nanya, dah ada kebaikan. Khasnya kebaikan kepada orang yang diuji tu. Tapi yang kesemuanya kita minta jalan orang baik-baik sampai hari kiamat. Kata asyhadu alla ilaha illallah itu yakni tiada ma'bud. Tengok tadi saya sebut. Bila la ilah tu ma'bud yang disembah. Tidak ada yang disembah. Bukan tidak ada Tuhan. Tuhan banyak. Tapi ma'bud tu yang satu saja. Tidak ada yang disembah ma'bud di langit dan di bumi, yang lainnya ialah Tuhan sahaja yang wahdaniyah, yang esa dan sebagainya. Berarti wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ialah khatamun nabiyyin dan mursalin, dan sifat Rabbul Alamin, dan pilihan daripada segala makhluk. Kemudian selawat atas Nabi SAW. Dia dalam syahadah yang kedua tadi, yang pertama Allah wa asyhadu anna Rasulullah itu. Kita bayangkan kalau kita ada 1 bilion umat Islam, kalau satu orang sekali sahaja menyebut wa asyhadu, saya mengaku, saya bersaksi anna Muhammadan, wa Muhammad itu Rasulullah, makna dia berpindahlah besi bacaan itu dari mulut ke mulut, orang ke orang, ikut time yang berubah, matahari yang berubah ke arah barat. Artinya tidak pernah berhenti orang menyebut dalam azan, dalam semayang, dalam tahiyat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So, pengakuan seluruh alam mengatakan bahawa Muhammad itu memang Nabi sungguh. Saya sebut ni bukan untuk ragui hadis betul ke tak betul tu. Muhammad banyak yang tak kena, banyak zaman dia untuk zaman dia sahaja, bukan zaman kita dan sebagainya. Dengan tak melihat tadi tu, pengakuan dia Rasulullah, pesuruh Allah Ta'ala yang sungguh, yang terus menerus berlaku dalam alam kita, dengan suara yang berkumandang azan. Memang sama dengan masuk fajar matahari, azan. Fajar pula tu dia akan berubah ikut tempat, ikut garis bujur, garis lintang. So kesemua orang menyebut tu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah, sampai tak berhenti. Tak lagi pula zuhur pula masuk, sama juga ucap balik. Berkumandanglah itu satu konsep insan mengakui ada ma'bud, tidak ada yang disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Cuma kita jadi ritual, mulut kita sebut, tapi hati kita ada ma'bud lain. Itu yang saya katakan. Kemudian maka meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Kemudian memberi salam. Maknanya selepas kita akhir tahiyat kan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ada doa ujung tu.
Allah pilih zunubana pun ada macam doa selepas daripada selesai selawat tu memang banyak doa yang boleh dibaca, banyak besi yang boleh disebut dalam masa tu, minta ampun dosa, minta kesihatan, keselamatan. Semua kita buat bukan untuk seorang sahaja, bagi mukminin mukminat. Kemudian memberi salam pada pihak kananmu dan kirimu. Artinya, hei segala saudara aku, kamu sejahtera daripada kejahatanku dan khianatku. Maknanya bila kita bagi salam sebelah kanan dalam sembahyang kita, tak kira lah orang ada kata ada, kerana kita banyak kali kita sembahyang berjamaah, kita bagi salam sebelah kanan sebelah kiri itu, selamat sejahtera kepadamu. Kalau kita sebut itu daripada hati yang cukup putih, cukup bulat, maka maknanya kawan kita merasakan kita ini aman kepada dia, kita tidak akan menyakiti dia, tidak akan khianat kepada dia. Tapi kenapa berlaku juga sembahyang pun kita buat, salam pun kita bagi dekat dia, tapi tetap juga kita bergaduh, berbunuhan, khianat, tidak hasad dengki. Saya ubah sikit. Bila saya berubat orang, pengalaman saya, kita berjumpa dengan banyak orang, istilah di dalam sifat kita pergi menderem. Bila dibawa masuk orang yang violent, yang mata bercincin, yang marah, saya gunakan selalunya. Saya bagi salam dekat dia, saya salam dengan dia, dia tak mau salam. Saya peluk dia, berserakan dengan dia, itu boleh menundukkan dia. Salam ke? Tengok ni saya buat. Tengok lain macam sikit, salam. Pergi peluk dia, tepuk belakang dia pun semua, tak apa. Itu saya kata, bila salam tu peranan, orang gila pun menerima salam dan tidak melakukan yang kemudaratan kepada orang gila. Boleh jadi ni orang tak gila. Kalau buat juga lebih teruk daripada gila lah tu. Itu tu peranan. Itu saya kata salam tu. Macam pengalaman di Mekah sekali tu, dalam kerja-kerja tabung haji dulu ni. Satu masa tu budak-budak tu, saya agak ada mental problem. Saya agak lah, tapi dia nampak smart. Dia pergi duduk mengamuk di bawah, apa ni, tabung haji di bawah tu. Lepas tu cakap tu semua ke dia. Lepas tu dia, orang tu tahu saya duduk atas, orang bawah tahu. Panggil Saudin. Bila gila panggil aku. Bila orang panggil Sak Tolong ada, saya turun. Dia perhati saya pula tu. Dia tak kenal. Assalamualaikum, dia tak jawab. Assalamualaikum yang kedua, dia tak jawab. Assalamualaikum, orang salam ni. Waalaikumsalam. Aku dah jawab, tak ada masalah. Pergi salam dengan dia apa semua. Apa hal? Ini tabung haji ni tak guna. Aman. Memang saya tahu tak guna. Aman. Ikut tunjuk dia sekejap, memang aman. Saya beritahu. Dia ikut juga. Duduk. Pegang dia, salam semua. Baru dia release. Baru tanya dia, baru dia habaq. Rupanya masalah sikit sangat aja. Dia pergi tabung haji tu, dia nak duit dia. Itu orang pegawai tabung haji tu banyak soal. Dia nak ambil 5,000. Buat apa nak ambil 5,000? Kenapa? Duit aku. Jadi itu punca. Apakah dia hilang. Itu saya penting ni. Sebab tu sampai dalam Islam bukan sahaja dia katakan, macam Nabi sebutkan, hal adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu pekerjaan, perbuatan, kalau kamu buat, kamu akan berkasih sayang. Qalu bala. Dia berkata, ya. Nabi kata, afshus salama bainakum. Kamu sibarkan salam. Ketika sibar salam, tadi pun saya lihat juga seorang telefon rumah, dia angkat, Assalamualaikum. Ni siapa ni? Assalamualaikum. Mana Ustaz Rundin? Assalamualaikum. 4 kali jawab salam. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Ustaz Rundin.
Ustaz minta maaf. Ada benda apa dia sedang bergaduh dengan bini dia. So telefon kita jadi orang tengah dalam telefon. Dia nak khabar kata orang sedang marah ni, dia tak nampak salam tu. Ni kalau kita angkat, Assalamualaikum. Mana Harundin? Iyalah, cakap elok sikit. Tak ikan besar kita Harundin. Mana Harundin? Assalamualaikum. Nah, itu yang hikmah sebab kita dalam semayang pun. Kita berakhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Besar dia punya signifikan tu. Kita tak dapat hayati tu. Sebetapa amannya masyarakat Islam ni kalau semua kita bagi salam, semua berjanji aku akan selamatkan kamu, aku akan pertahankan kamu, dia pun aku salamkan kamu, tahankan kamu. Itu tu menjadikan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu akan jadi dengan nikmat Allah Ta'ala itu kamu bersaudara. Apabila keluar tu, bukan kelora tu, silap cetak. Apabila keluar daripada masjid, ikut riwayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bahwasanya bersabda, bagi orang yang sembahyang itu 3 karamah.